Assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali. So hari ni kita ada satu projek. Ianya bukanlah satu benda yang baru tapi agak menarik juga. Seperti yang anda baca di dalam tajuk video ini, jalan ceritanya saya akan ubahkan ruang yang kosong ini kepada ini. Dengan menggunakan besi yang dinamakan sebagai C-channel. Kepada yang belum tahu, mungkin anda akan tertanya-tanya apa dia besi C-channel ni? Mari saya terangkan. Baik, C-channel ataupun C-perlin ini banyak digunakan untuk pembinaan struktur bumbung seperti yang saya tunjukkan di sini. Kalau anda perasan, rumah-rumah yang dizain terdahulunya banyak menggunakan kayu untuk struktur bumbung ini. Dan sekarang ditukarkan kepada struktur besi kerana beratnya yang lebih ringan berbanding dengan kayu dan juga strukturnya yang lebih kukuh. Jadi anda tak perlu risau jika ia reput ataupun dimakan anai-anai. Jadi win-win situation lah kepada kita sebagai pengguna dan juga kepada developer dari segi logistik. Baik, di depan saya ni ada potongan C-channel tapi berlainan spek kedua-dua ni. Ketebalan besi di bahagian kiri ni adalah 0.78 dan bahagian kanan ni 0.72. Malangnya anda tak boleh kapitkan kedua-dua besi ini sekali. Sebagai contoh, saya akan cuba cantumkan C-channel 0.72 dengan C-channel 0.78. Dan anda boleh perhatikan kedudukan kedua-dua besi ini tak kemas. Kedudukan yang kemas yang kita nak bila dia menjadi bentuk segi empat tepat. Jadi kepada penonton yang saya sayangi sekalian, sebelum anda memulakan projek menggunakan besi C-channel ini, pastikan anda teliti betul-betul spek yang anda gunakan. Jangan pilih besi yang lain-lain. Ok, so sekarang saya akan ambilkan besi yang saiznya sama dan kita akan tengok dia punya kedudukan dia sama ada kemas ataupun tidak. Sebelum memulakan percantuman, anda tengok bibir di bahagian kiri ni lebih tinggi berbanding dengan bibir di bahagian kanan. Untuk nak dapatkan bentuk segi empat tepat, anda kena pastikan yang tepi pendek ni bertemu dengan yang panjang dan yang panjang bertemu dengan yang pendek. Seperti contoh, tara, beginilah rupanya. Untuk ikatkan dia, kita ambil self tapping screw. Skru ni anda boleh beli online. Panjangnya dalam 2 cm saja. Dan kita ambil besi yang kita cantumkan tadi dan screw in sahaja sehingga rapat. Jangan lupa juga side yang lagi satu. Beres bos. Jadi inilah proses yang saya akan lakukan sepanjang projek ini berjalan untuk dapatkan struktur yang kukuh tanpa menggunakan mesin welding. Tambahan lagi macam orang yang tiada asas welding macam saya. Baik, bab penjelasan mengenai C-channel ini saya rasa cukup sampai di sini dahulu. Yang selebihnya anda boleh research di Mr. Google. Alah, sorry tuan-tuan dan puan, ini pun dah masuk minit yang keempat dah. Kesian kepada penonton. Kita kena pergi ke step yang seterusnya. Okey, kita akan pergi ke step yang seterusnya, iaitu lakaran awning step by step dalam bentuk 3-dimensional. Lebih kurang lah. Baik, disclaimer kepada rakan-rakan saya yang daripada architecture dan juga engineering, jangan kecam ya, sebab ini just lakaran yang simple sahaja. You suck. Katakanlah ini rumah dan awning yang kita akan binakan ialah kawasan yang saya highlightkan di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda pertama sekali yang kita kena ambil ialah panjang dan lebar awning tersebut. Dan kita boleh mulakanlah kita punya lakaran. Struktur pertama yang kita akan dirikan adalah concrete slab yang kita akan letakkan pada bawah kaki kiri dan juga kanan tiang awning kita. Ukurannya ialah 1 kali 1 kaki dengan kedalaman 1,5 kaki di dalam tanah. So anda kena koreklah tanah nanti. Struktur yang kedua adalah tiang yang kita akan dirikan kiri dan juga kanan. Dan untuk struktur ni saya akan warnakan dia dengan warna oranye.
Dan diteruskan dengan struktur yang ketiga, iaitu beam yang kita akan letakkan di atas kedua-dua tiang kita. Untuk beam ni kita biarkan saja dia berwarna putih. Struktur yang seterusnya dinamakan sebagai rafter yang kita akan pasang di atas beam kita. Ianya akan diikatkan pada struktur beam dan juga diikatkan pada dinding rumah. Saya akan warnakan rafter ini dengan warna hijau supaya anda boleh nampak dengan jelas struktur dia. Di sini anda boleh decide sama ada nak bubuh bumbung terus ataupun nak kuatkan lagi struktur di atas ini. Caranya adalah dengan menggunakan besi yang dinamakan sebagai roof battens dan kita akan ikatkan pada besi rafter. Saya akan warnakan dengan warna biru. Jadi sekarang kita dah siap kita punya tapak konkrit, tiang beam, rafter dan juga roof battens. Struktur yang seterusnya lebih kepada hiasan sahaja, jadi terpulang kepada anda sama ada anda nak letak ataupun tidak, yang dinamakan sebagai subfascia. Saya akan labelkan subfascia ini dengan warna pink. Fabulous. Maka dengan ini lengkaplah sudah kita punya lakaran yang simple untuk pembinaan awning kita. Yang seterusnya anda boleh gunakan anda punya kreativiti dan juga skill untuk jadikan dia lebih cantik. Jadi struktur yang terakhir sudah pastinya adalah bumbung di atas dia. Juga terpulang kepada anda sama ada nak pakai bumbung besi, atap bergenting ataupun bumbung polikarbonat. Jadi lakaran ala kadar kita pun dah siap. Apa kita teruskan dengan step seterusnya iaitu pembinaan awning. Let's go. Baik, kita akan mulakan dengan struktur yang pertama iaitu tapak konkrit. Ukurannya sudah pun dibuat. Untuk tapak konkrit di bahagian kanan, saya dah tandakan ada di bawah sini. Lubang akan dikorek dengan lebar 1 kali 1 kaki dengan kedalaman 1,5 kaki. Sama juga untuk lubang konkrit di bahagian kiri. Dan kita akan tarik besi dan tiangnya akan berdiri di sini. Saya akan tandakan dahulu 1 kaki kali 1 kaki supaya time kita korek nanti tak adalah lubangnya herut penyot. Jadi marking kita pun sudah dibuat. Kita akan teruskan dengan proses mengorek tanah. Baik, selesai proses mengorek. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dia punya lubang dia besar sedikit. Asalnya saya kena korek di bahagian kiri, tapi saya kena anjakkan sikit di bahagian kanan. Sebabnya saya tersalah ukuran, jadi saya kena anjakkan sikit lah ke bahagian kanan. Tiang sepatutnya berdiri di sini. So sebab itulah lubang konkrit di bahagian kiri ni nampak macam lubang kubur dah. Hai, hashtag menginsafkan. Tapi alhamdulillah lubang konkrit di bahagian kanan kita tiada masalah, cantik. Kita cek kedalaman 1,5 kaki untuk lubang di bahagian kiri. Dan lubang konkrit di bahagian kanan pun 1,5 kaki. So kita teruskan dengan pembinaan formwork. Untuk formwork ni saya akan gunakan papan plywood. Tak digalakkan untuk menggunakan papan plywood untuk dijadikan formwork, sebabnya nanti dia akan kembang dan boleh sekali pakai sahaja, tak boleh nak reuse balik. Tapi disebabkan ini sahaja resource yang ada, saya akan gunakan apa yang ada sebaiknya. Seterusnya anda korek di bahagian tepi lubang konkrit tadi
dan anda boleh letakkan formwork di atas dia. Pastikan ia level dengan menggunakan penimang air. Wah, cantik. Kita boleh teruskan. Anda boleh tanam terus tiang ke dalam lubang konkrit ini. Tapi saya ada lagi satu cara, iaitu menggunakan sistem bolt and nut untuk tiang kita. Caranya, kita akan potong kepingan C-channel sebanyak 4 keping dengan panjang 1 kaki. Ingat ya sahabat-sahabat sekalian, sila pakai eye protection semasa memotong. Alright, selesai 4 keping besi C-channel. Ambil 2 keping besi C-channel itu dan cantumkan kedua-duanya. Sama juga untuk yang lagi satu, dan kita akan screw in di bahagian tepinya seperti yang saya tunjukkan di awal video tadi. Tunggu apa lagi? Subscribe lah. Baik, selesai pencantuman. Sekarang kita akan cantumkan kedua-dua besi yang telah dicantum ini dengan besi yang lagi satu yang telah dicantumkan. Dengan menggunakan angle yang telah dipotong dua. Angle besi ini boleh dipotong dengan menggunakan grinder. Senang saja, jangan risau. Selesai satu bahagian dan kita akan teruskan dengan bahagian yang lagi satu. Sebelum saya lupa, struktur yang saya tengah buat sekarang ni dinamakan sebagai footing. Baik, sekarang kita dapat besi footing ini dengan bentuk segi 4 sama. Step seterusnya kita akan pasangkan angle yang besar di tepi dia. Oh ya, besi-besi angle ataupun L bracket ni ada dijual di hardware, ataupun kalau tiada di hardware, anda boleh cari di online. Senang sangat nak dapat. Satu side dah siap, kita akan teruskan dengan keempat-empat side footing kita. Jadi selesai sudah kita punya footing. Ada nampak macam tiang kan? Tapi sebenarnya dia bukan tiang. Dia adalah footing yang kita akan tanamkan di dalam lubang konkrit nanti. Seluruh bahagian footing ni akan ditenggelamkan di dalam bancuhan konkrit. Saya tambahkan sedikit besi ekstra di tepinya dan saya akan buatkan dia tajam supaya senang untuk dipacakkan di dalam tanah. Untuk yang ini saya akan buat 2 side sahaja. Dan saya akan tambah besi ekstra di bahagian dalam supaya konkrit akan pegang footing kita dengan kuat. Secara logiknya, simen yang cair nanti dia akan masuk di celah besi ni, dan apabila dia keras, dia akan anchor kita punya tiang dengan secure. Step yang seterusnya, kita akan ambil anchor sleeve sebanyak 8 biji dan kita akan buka dia punya sleeve dia. Saya akan pakai dia punya bolt and nut sahaja. Apa yang saya akan buat ialah ambil bolt and nut ini dan masukkan ke dalam lubang besi angle yang kita telah pasangkan tadi. Kemudian kita akan ketatkan ke semua nut. Jadi inilah dia footing yang kita akan tanamkan di dalam lubang konkrit kita nanti. Tiang nanti pun saya akan pakai proses yang sama, angle yang sama, dan kita akan slot in sahaja tiang tu dari atas. Manakala pada bahagian bawah ni semua akan ditenggelamkan di dalam bancuhan konkrit kita di dalam lubang yang telah kita korek di awal video tadi. Baik, sekarang kita dah siap kita punya lubang, kita punya footing dan juga formwork. Step yang seterusnya ialah pembancuhan konkrit dan penuhkan lubang di dalam ini. Saya akan tuangkan sedikit demi sedikit sehinggalah penuh. So jom kita bancuh konkrit.
Untuk bancuhan konkrit kita, saya akan menggunakan bancuhan 1, 2 dan 3, iaitu 1 baket simen, 2 baket pasir dan 3 baket aggregate. Kemudian gaulkan sampai sebati macam nak buat cucur. Kemudian kita akan masukkan air. Untuk bancuhan ni saya akan buatkan dia cair sedikit supaya bancuhan kita nanti akan masuk di celah besi footing yang kita buat tadi. Sedikit tips, sebelum anda tuangkan konkrit di dalam lubang ini, anda basahkan dahulu tanah dengan menggunakan air supaya tanah itu akan jadi lembap. Ini untuk nak elakkan daripada konkrit kita kering terlalu cepat. Dan konkrit yang kering terlalu cepat tak bagus untuk struktur. Baru 1 wheelbarrow bos. Kita akan ulang step yang sama untuk bancuhan sehinggalah lubang konkrit kita penuh. Beginilah kalau tak ada cement mixer, kena bancuh pakai tangan lah sampailah siap. Tetapi jujur saya cakap, tak teruk mana pun nak bancuh ni, senang je. Asalkan anda buat dengan hati yang tenang dan juga perut yang penuh dan juga air yang cukup. Kalau ada isteri, minta isteri tolong supportkan. Jangan suruh dia bancuh simen pula ya. Support cukup lah. Jangan lupa untuk kacau-kacau sedikit supaya keluar air bubble di dalam simen kita, untuk pastikan kita punya konkrit solid. Kita akan teruskan juga pada lubang konkrit di bahagian kanan. Jangan lupa untuk kacau-kacau sedikit. Okey, ini contoh bancuhan yang terlalu cair. Jangan panik. Bancuhan yang seterusnya buat pekat sikit. Dan kalau boleh anda sukat dahulu berapa baldi air yang diperlukan untuk satu bancuhan wheelbarrow. Maka siaplah sudah kita punya concrete slab. Sementara nak tunggu concrete slab ni kering, saya akan tandakan kedudukan besi rafter yang kita akan ikatkan pada dinding rumah dan juga pada beam struktur yang berwarna hijau ni. Jarak di antara besi rafter ini adalah 2 kaki. Jadi saya akan tandakan. Kemudian saya akan drill dengan menggunakan drill bersaiz 12mm supaya kita boleh masukkan anchor sleeve di dalam dinding ini nanti. So ini anchor sleeve yang saya akan pakai, bersaiz 11mm, dan ini pun beli di online juga. Ambil anchor sleeve dan masukkan ke dalam lubang yang kita dah drill tadi. Ketuk-ketuk sedikit. Kemudian ketatkan dengan spana bersaiz 13mm. Selesai satu bahagian, saya akan teruskan dengan bahagian seterusnya. Baik, kita akan teruskan dengan step yang seterusnya, iaitu penyediaan untuk besi struktur tiang dan juga struktur beam kita yang berwarna putih dan juga berwarna oranye ni. Kemudian baru kita boleh letakkan besi rafter di atas dia. Jadi sementara kita nak tunggu concrete slab kita kering dengan sepenuhnya, ayo kita sediakan besi untuk struktur-struktur ini. Kita akan mulakan untuk kedua-dua tiang. Saya akan ambilkan 2 besi C-channel yang baru dan kapitkan dia bersama, dan pastikan di hujungnya duduk dengan kemas dan sama rata. Kemudian saya akan kepitkan dia dan kita boleh mulakan proses screw in di bahagian tepinya. Besi ni tak dipotong lagi, masih lagi 6 meter, saiz yang datang daripada kilang. Saya akan kapitkan dahulu, kemudian saya akan cat besi ni, barulah saya akan potong mengikut measurement tiang yang telah diukur. Jarak di antara skru ni anda boleh agak-agak saja, lebih kurang dalam 1 jengkal lah, tak perlu terlalu precise. Ini bagus ni untuk senaman lengan. Anda tengok lepas siap saja screw in ni, sadar whip. Okey, siap untuk besi kita. Dan saya akan ulangi proses yang sama untuk besi yang seterusnya sebanyak 4 batang. Begitu juga untuk struktur rafter kita akan pakai proses yang sama juga. Jadi inilah dia, 2 batang besi untuk dijadikan tiang dan 2 lagi batang besi untuk dijadikan beam.
Jadi sebelum kita potong, saya akan cat besi ini dahulu dengan warna kegemaran saya, iaitu warna hitam. Barulah black metal. Get it? Black metal. Black. Okay. Kita teruskan. Sedikit disclaimer kepada penonton, anda tak perlu ya pakai spray gun, pakai roller biasa pun boleh je. Dan kalau anda nak pasang dahulu struktur kemudian baru cat pun tiada masalah. Alang-alang ada cat ekstra, saya akan teruskan untuk besi rafter. Okey, selesai. So sementara kita nak menunggu cat ni kering, jom kita settlekan kita punya concrete slab. Inilah maksud saya pada di awal video tadi, plywood ni boleh pakai satu kali saja. Saya akan kambuskan balik di tepi-tepi dia dengan menggunakan pasir. Kemudian saya akan top up pula batu aggregate di atas dia. Bersihkan permukaan concrete slab daripada pasir-pasir dan juga kotoran yang lain. Kemudian saya akan selimutkan dia. Kesian dia, sejuk. Keesokan harinya cat pun sudah kering. Kita akan mulakan penyambungan kita dengan tiang terdahulu. Tinggi kedua-dua tiang adalah 110 inci. Sebanyak 2 batang diperlukan untuk satu tiang. Bermaksud kita perlukan 220 inci untuk sepanjang besi 6 meter ini. Dan akan ada besi lebihan sepanjang 16 inci. Mats. Untuk tiang ni kita perlu potong dengan berhati-hati sedikit supaya dia se-flat yang mungkin. Sebab kita nak dapatkan permukaan yang rata. Kalau tak rata, tiang akan sengit. Setelah siap pemotongan, kita letak dia bersebelahan. Sama macam proses pemasangan footing tadi, kita akan gunakan angle yang telah dipotong dua dan screw in sahaja. Jarak di antara besi angle ini adalah 1 kaki, lebih kurang lah. Jika anda dah menonton sampai ke tahap ini, apa lagi? Like dan subscribe.
Okey, so inilah dia tiang kita. Pada bahagian bawah tiang ini saya akan ratakan dia dengan menggunakan grinder. Bila dah rata, barulah kita akan pasangkan angle, iaitu angle yang sama yang kita gunakan pada footing tadi. Cuma bezanya ialah angle yang saya gunakan pada footing tidak dicat, tapi yang ini sudah dicat. So proses pemasangannya pun sama, kita akan pastikan dia duduk dengan keadaan yang rata, kapitkan dan screw in. Cuma bezanya untuk tiang ni saya akan pasangkan dua angle sahaja dahulu supaya memudahkan saya untuk buat adjustment apabila proses pemasangan nanti. Okey, ini untuk di bahagian bawah tiang. Manakala untuk di bahagian atas tiang pula, iaitu pemasangan besi flat bar, pun beli di online juga, custom made untuk pemasangan si channel. Saya akan pasangkan pada side yang bertentangan. Jadi apa guna flat bar ni? Mari saya terangkan. Katakanlah kedua-dua besi ini adalah beam yang kita akan pasangkan nanti. Dah sudah pasti saya akan cantumkan dia. Dan apa yang saya akan buat ialah ambil besi beam ni dan slot in saja di bahagian atas tiang yang kita pasangkan flat bar tadi. Gitu. Yang bagusnya besi flat bar ni lubang skru sudah disediakan. Okey, so settle bab tiang. Saya akan tacapkan sedikit dengan menggunakan cat spray berwarna hitam. Bagi structure beam pula, saya tak tunjukkan di dalam video ni sebab prosesnya lebih kurang sama sahaja seperti tiang. Tambahan pula, besi beam ni saya akan gunakan 6 meter ini sepenuhnya tanpa dipotong. Dan dialah structure yang paling berat sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya akan letakkan dia di tepi dahulu dan kita akan mulakan proses pemasangan. Tapi tunggu jap, kita test drive dahulu kita punya tiang. Baik, kita akan ikutkan proses yang sama seperti dalam lakaran 3D yang saya tunjukkan pada awal video tadi. Kita akan mulakan dengan tiang, kemudian kita akan naikkan beam, kemudian baru kita akan naikkan rafter. Jadi saya akan mulakan dengan tiang di bahagian kanan. Slot in kan sahaja. Mudah kan? Nice. Sama juga untuk tiang di bahagian kiri. Teringat pula macam main Lego. Sama juga kita akan slot in kan sahaja dan saya akan sandarkan dia pada scaffold. Selepas itu hayati kerja anda. Wow. Struktur yang seterusnya ialah, ya betul, struktur beam. Naikkan dia ke atas dengan penuh keyakinan dan slot in sahaja pada flat bar. Begitu. Ini adalah masa yang sesuai untuk anda adjustkan anda punya beam dan juga tiang mengikut penimbang air. Jangan pakai mata ya tuan-tuan dan puan-puan. Tambah lagi panas-panas ni, semua akan jadi herot benyot. Pakailah penimbang air. Sebelum kita mengikat struktur ni, kita akan sediakan struktur yang seterusnya iaitu rafter. Ya betul, masih lagi menggunakan angle yang sama. Cuma angle ini dipasangkan sengit sedikit sebanyak 5 darjah. Bukan darjah 5 ya. Angle ini dipasangkan pada bahagian kiri dan juga kanan. Untuk memudahkan kerja, saya dah buat acuannya siap-siap 5 darjah. Saya akan letakkan sahaja. Kemudian saya akan tandakan. Dan tandalah dengan penuh keyakinan. Kemudian ambil angle besi tadi, letakkan pada garisan yang sudah kita tandakan tadi. Kapitkan dia dan screw in sahaja. Masukkan satu skru saja dahulu supaya anda mudah nak adjust dia ke atas ke bawah bila pemasangan nanti. Dan side yang lagi satu kita akan ulang proses sahaja. Untuk pemasangan rafter nanti kita akan start daripada bahagian kanan, bahagian kiri dan juga bahagian tengah. Alright, settle. Jom kita mulakan pemasangan. Saya akan naikkan rafter di bahagian kanan dahulu. Saya akan naikkan besi rafter ke atas. Kemudian saya akan slot inkan sahaja besi rafter ini ke dalam anchor sleeve yang kita sudah pasangkan tadi. Kemudian ketatkan nut dengan menggunakan spana 13mm. Jangan lupa juga untuk ikat pada bahagian rafter dan juga beam bersentuh. Tapi sebelum ikat tu pastikan dia dalam kedudukan 90 darjah. Kalau tak, awning anda akan nampak sengit. Seterusnya barulah kita boleh ikatkan kita punya tiang di bahagian kanan sepenuhnya. Tadi ada dua lagi angle yang saya belum pasang pada tiang ni. Jadi kita akan pasang sekarang. Pasangkan nut dahulu.
Kemudian ketatkan nut dengan menggunakan spana 13mm. Bila dah ketat, baru kita akan screw in. Sambil-sambil itu take note juga kedudukan penimba air, takut tiang kita ni dah sengit semula. Yes, done and done. Barulah kita akan naikkan rafter di bahagian kiri pula. Ianya proses yang sama seperti rafter di bahagian kanan. Naikkan dia saja ke atas, slot inkan sahaja pada anchor sleeve. Pastikan dia duduk dalam keadaan yang cantik. Kemudian anda ketatkan sahaja kedua-dua nut. Lagi sekali, jangan lupa untuk cek semula anda punya spirit level. Pastikan betul-betul level, kalau tak menyesal. Dan finally, kita boleh ketatkan tiang kita di bahagian kiri. Jangan lupa juga untuk screw in pada flat bar yang memegang beam kita. Masa ni saya dah mabuk dah tengok skru. Banyak sangat skru. Tapi insyaAllah structure akan lebih kukuh. Okay, done. Kemudian saya akan touch up sedikit menggunakan spray can. Dan diteruskan dengan structure rafter di bahagian tengah. Proses yang sama juga seperti rafter di bahagian kiri dan juga kanan. Naikkan dia ke atas, kemudian slot inkan ke dalam anchor sleeve dan ketatkan nut. Ikatkan juga pada bahagian rafter bertemu dengan beam. Saya hampir terlupa nak tunjuk bahagian ni. Saya menggunakan angle biasa sahaja yang beli di Mr. DIY. Letak di bahagian kiri dan juga kanan dan screw in sahaja. Dan untuk besi rafter yang selebihnya adalah repeat proses sahaja. Cuma bezanya, besi rafter yang selebihnya hanya dikapitkan pada bahagian yang kita nak letakkan angle dan juga pada bahagian beam dan juga rafter bertemu. Okey, cukup sampai di sini dahulu untuk pembinaan awning part 1. Tapi tunggu kejap, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sedang menonton dan subscribe channel ini. Saya tak sangka yang channel ini boleh mencecah lebih daripada 10,000 subscriber sekarang ni. Sangat ramai tu tuan-tuan dan perempuan. At least pada saya lah. Saya masih ingat lagi sewaktu saya ada 62 subscriber dahulu. Pada saya waktu 62 subscriber tu pun dah kira macam ramai dah. Katakanlah 62 orang tu datang di rumah saya. Tak cukup Milo di rumah untuk nak dibancuh dan bagi kepada 62 orang yang datang tu. Ini kan lagi 10,000 orang. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alright, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Komputer pun surrender nak compile. Cantik.